pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 259 kes. Sehingga 27 Mac 2020, jam 12 tengah hari, terdapat 130 kes baru yang dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 2,161 kes. Sehingga kini seramai 54 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi iaitu ICU dan 34 kes memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan sehingga kini terdapat pertambahan 3 kes kematian baru berkaitan dengan COVID-19 yang telah dilaporkan ke CPRC Kebangsaan. Ini termasuk 1 kes pelaporan yang disiarkan di laman Facebook Ketua Pengarah Kesihatan pagi tadi. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 26 kes, iaitu dengan kadar kematian 1.1%. Kes kematian ke-24 iaitu kes 1056 adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 35 tahun yang mempunyai sejarah perjalanan ke Bandung, Indonesia. Beliau dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 18 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 26 Mac 2020 jam 9.30 malam. Kes kematian ke-25 iaitu kes 2032 adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 83 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit kronik iaitu kencing manis, darah tinggi dan dislipidemia. Beliau dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun pada 25 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 26 Mac 2020 jam 6.55 petang. Kes kematian ke-26 iaitu kes 1321 adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 53 tahun. Beliau merupakan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 iaitu kes 1309. Beliau dirawat di Hospital Sungai Buloh pada 22 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 29 Mac 2020 pada jam 10.30 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kerajaan Malaysia telah mengambil pendekatan drastik dalam membendung penularan jangkitan COVID-19 dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac 2020 yang kini dilanjutkan tempoh sehingga 14 April 2020. Kementerian Kesihatan Malaysia sememangnya memantau rapi kes-kes positif yang dilaporkan di seluruh Malaysia. Mengambil kira situasi semasa, kerajaan mendapati terdapat keperluan untuk menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan iaitu Enhanced Movement Control Order di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kluster Keselamatan semalam, kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Kluang, Johor bermula pada 27 Mac 2020 sehingga 9 April 2020. Sehingga jam 12 tengah hari, daerah Kluang Johor melaporkan sebanyak 88 kes positif COVID-19. Dengan 74 daripadanya adalah dari Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Kluang, Johor. Tujuan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan adalah untuk membendung jangkitan COVID-19 daripada menular keluar dari kawasan tersebut dan bagi memutuskan rangkaian jaringan penularan COVID-19
Langkah ini akan membolehkan aktiviti pengesanan secara aktif, iaitu active case detection, iaitu cari, uji, asingkan dan rawat dari rumah ke rumah dilaksanakan. Selain pada aktiviti nyah kuman dan nyah jangkitan COVID-19 dijalankan di kawasan berkenaan. Kementerian Kesihatan Malaysia mensasarkan 300 sampel ujian diambil setiap hari bermula hari ini. Persampelan akan diutamakan kepada golongan kontak rapat, individu yang bergejala dan golongan ataupun kumpulan yang berisiko tinggi. Untuk makluman, kerja pembersihan dan disinfeksi di tempat-tempat awam akan dijalankan dengan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Majlis Daerah Simpang Legam. Kerja pembersihan akan bertumpu di tempat-tempat tumpuan awam. Penerangan juga akan diberikan kepada semua penduduk tentang tata cara disinfeksi rumah yang betul. Perkhidmatan kesihatan di klinik Desa Datuk Ibrahim Majid masih diteruskan seperti biasa, manakala perkhidmatan kecemasan akan diselaraskan oleh Pusat Penyelarasan Perubatan Kecemasan. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai agar mengamalkan nasihat-nasihat kesihatan yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Setiap rakyat Malaysia boleh memainkan peranan dalam menangani penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia. Rakyat Malaysia diseru agar berada di rumah, mengamalkan jarak sosial, iaitu penjarakan yang sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan. That's right. Total, kalau kita tengok yang ni total 88 kes total. Jadi 88 kes, semalam ada 81 tak salah, tapi sekarang hari ini 88 total dan 74 daripada kes total yang kita rekodkan adalah datang dari kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid. Siasatan telah sedang dijalankan dan kita rasa ataupun daripada siasatan awal dapati mungkin ada 4 kluster yang berkaitan dengan jemaah tabligh. Ada 4 kes indeks yang telah hadir ke perhimpunan di Seri Petaling dan mungkin mereka kembali ke kampung tersebut dan menghadiri majlis perkahwinan dan juga mungkin dalam solat jemaah dan sebagainya menjangkiti penduduk di kawasan tersebut. Peratusan dia ada, setakat ni yang disaring adalah 13,762 jemaah tabligh ya. Dan sampel yang telah diambil ialah 12,317. Dan kes yang positif ialah 1,137, kes yang negatif ialah 6,623 dan yang pending ialah 4,557 kes. Ada kaitan dengan kematian di situ juga. Itu sebab dia kita melaksanakan enhance MCO di kawasan tersebut. Ada 4 kematian yang kita ada kaitan secara tidak langsung. Kemungkinan memang ada, tapi sebelum mereka kita discharge daripada ward, kita akan menasihatkan langkah-langkah pencegahan dan bagaimana menjaga kebersihan untuk elakkan jangkitan. Jadi kalau contohnya bila dah discharge, mereka kalau tak jaga ataupun tak mengambil langkah-langkah pencegahan, boleh dijangkiti semula. Tapi peratusan dia ialah slim chance lah. Ya. Setakat ini tak ada jangkitan, tapi ada dilaporkan yang mana mereka dijangkiti semula. Tapi dalam kohort di Kementerian Kesihatan, contohnya gelombang pertama dan kedua tak ada jangkitan semula.
We have not tabulated, but offhand, not many children. Most of them, I think, within the working groups. But our fear is basically the age group, basically 60 and above, because the mortality is a bit high. We look into our fatality rate among 60 and above is slightly higher than the normal. I think that's very welcome because, in fact, our nurses, our staff has been working around the clock for the last 4 months. It's not 1 month, but 4 months because we started early. And I think it's a form of appreciation over the months or weeks. They have actually contributed, sacrificed their families and time to make sure that we perform. Dalam communication tu, government announce yang syarikat insurans akan cover yang buat teknik swasta. Adakah lepas ni KKM akan tolak yang mana insurans polisi ke swasta? Kalau bila insurans akan membayar, contohnya melaksanakan ujian di pihak swasta, jadi kita harapkan mereka yang ada insurans, yang kemampuan boleh menjalankan ujian tersebut di pihak swasta. Ini akan meringankan beban di Kementerian Kesihatan. Kes yang kalau kita lihat, kalau ada volume of scale, jadi kos dia sekarang ni pihak swasta pun menawarkan lebih kurang RM350. Jadi kalau ada volume, boleh ditawarkan sampai RM250 pun, bergantung pada pihak swasta tersebut, makmal tersebut, ujian tersebut. Yang WHO advise tu ialah apabila kita menjalankan prosedur ataupun contohnya dalam prosedur intubation, intubasi. Jadi mungkin dalam masa intubasi itu ada virus tersebut, ada droplets tersebut boleh terdapat di udara. Jadi sebelum kita melaksanakan ujian tersebut, pastikan kita memakai PPP lah untuk protect kita. Tapi secara masa menjalankan prosedur. Jadi sebab tu kita nasihatkan kepada barisan hadapan pekerja ataupun health facilities, apabila nak menjalankan prosedur, pastikan kita pakai PPE tu. Dan juga WHO telah kontak Kementerian Kesihatan untuk menghubungi Kementerian Kesihatan untuk dipilih sebagai salah satu pusat untuk menjalankan penyelidikan rawatan COVID-19, iaitu kita lihat pada obat yang terbaru yang kita tengah selidik, iaitu penyelidikan obat Remdesivir untuk digunakan pada pesakit COVID-19. Malam ni kita akan ada perbincangan dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dan antara agenda yang kita bincang ialah penyelidikan bersama oleh WHO dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi penyelidikan ini akan tertumpu di Hospital Sungai Buloh dan hospital yang lain, iaitu yang telah dikenal pasti sebagai hospital COVID. Kementerian Kesihatan Malaysia mungkin akan dimasukkan sebagai satu tempat ataupun site untuk kita mengumpul data-data dan memberi rawatan kepada pesakit kita menggunakan obat yang terbaru inilah. Mungkin banyak negara dipilih, tetapi salah satu kriteria yang dipilih adalah kemampuan dan keupayaan Malaysia menjalankan kajian. Dan jadi sistem kajian di Malaysia, contohnya melalui Clinical Research Malaysia, kita dah ada platform dan penyelidik kita telah pun dilatih untuk menjalankan penyelidikan. Jadi antara sebab yang kita dipilih ialah kita dah dikenal pasti sebagai satu negara yang mempunyai sistem kesihatan penyelidikan yang baik, dan mungkin sebab tu WHO telah pilih Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan atau penyelidikan ini bersama. Malam ni kita akan buat pembincangan, tapi insya-Allah secepat mungkin lah kalau kita dapat
ubat tersebut yang kita akan terus melaksanakan penyidikan tersebut. Ini peringkat dunia, ya. WHO melaksanakan peringkat dunia. Malaysia hanya salah satu negara yang dipilih untuk menyertai penyidikan ini. Malam ni baru kita tahu sebab kita hanya dimaklumkan oleh WHO dipilih, tapi berapa negara mungkin kita akan bincangkan malam ni. Ini adalah kerjasama antara Kementerian Kesihatan dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Ya, betul. Kita telah laksanakan rapid antigen test daripada satu syarikat di negara China dan kita dapati accuracy tak berapa bagus. Jadi IMR telah kenal pasti ujian dengan rapid test daripada company tersebut ataupun brand tersebut tidak sesuai. Dan kita lihat hari ini ada laporan di Sepanyol, ya, mereka membeli 3,400 antigen test kit dan mereka dah tak gunakan sebab accuracy adalah lebih kurang 30-40%. Jadi apabila kita nak laksanakan test tersebut, kita kena pasti sensitivity dia tinggi supaya kita dapat mengesan penyakit tersebut. Kalau sensitivity dia rendah, jadi test tu tak berapa tak harus digunakan. Ubat ni WHO akan kenal pasti ubat Remdesivir, REMDESIVIR. Jadi ubat ni telah dikenal pasti sebagai ubat yang boleh digunakan untuk COVID-19. Sama ada data saintifik dia mujarab ke tidak, kita kena laksanakan penyidikan. Jadi kita ada pesakit dan ubat pun akan diberikan oleh WHO. Kita akan membuat penyidikan bersama. Itulah kita akan bincang malam ni dari segi pelaksanaan penyidikan tersebut. Tapi negara kita telah dikenal pasti sebab kemampuan negara kita dari segi penyidikan. Di Kementerian Kesihatan ada 3 paksi ataupun untuk Kementerian Kesihatan, 3 tanggungjawab besar di Kementerian Kesihatan, iaitu yang pertama memberikan perkhidmatan, yang kedua menjadi tempat latihan pakar perubatan, jururawat dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah menjalankan penyidikan di dalam negara dan peringkat luar negara yang bekerjasama dengan agensi-agensi lain, contohnya WHO dan juga Drug of Neglected Disease Initiative DNDi, dan banyak lagi kerjasama Kementerian Kesihatan dengan agensi-agensi luar negara. Universiti kita mungkin akan dapatkan site lah. Jadi kita Kementerian Kesihatan kita akan dapatkan pesakit. Jadi pesakit kita bertaburan di hospital-hospital COVID. Contohnya di Universiti Malaya pun mungkin akan terlibat, Universiti Kebangsaan pun akan terlibat. Menjadi satu site di kementerian. Jadi kita akan kumpulkan pesakit-pesakit kita dan kita akan bagi ubat rawatan tersebut dan kita memantau kesan samping ubat tu, kemujaraban ubat tu dan sebagainya. Beberapa pakej khas ditawarkan kepada pemain industri telekomunikasi bagi memastikan setiap rakyat kekal terhubung dan mampu menjalankan tugasan harian sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dalam kenyataan medianya menjelaskan pakej bernilai RM1 bilion itu hasil kerjasama syarikat-syarikat telekomunikasi yang turut meliputi usaha-usaha menambah baik rangkaian. Antara pakej yang ditawarkan termasuk internet percuma untuk semua pelanggan bernilai lebih RM600 juta.
Ia meliputi pelanggan Pascabaya dan Prabaya Celcom, Digi, Maxis dan U-Mobile. Mereka akan menerima internet berkelajuan tinggi percuma 1 GB sehari antara 8 pagi hingga 6 petang bermula 1 April ini sepanjang pelaksanaan PKP. Tambahan RM400 juta disediakan untuk pelaburan rangkaian dan sokong permintaan yang semakin meningkat. 5,000 kaki tangan telekomunikasi bertugas bagi memastikan talian sentiasa tersedia. Ini termasuk panggilan percuma untuk talian hotline penting dan kecemasan di lokasi kritikal. Dalam pada itu, peruntukan RM3 bilion melalui pakej ransangan ekonomi 1 yang diumum 27 Februari lalu akan digunakan bagi melaksanakan 6 projek pelan gentian optik dan kesaling hubungan negara. Baik, kita ikuti semula sidang media khas oleh Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham di Putrajaya. Bila dah meninggal baru kita tahu positif. Jadi saranan kita kepada semua healthcare workers ataupun barisan hadapan pekerja di Kementerian Kesihatan ialah sekarang ni kita pastikan setiap pesakit di ICU kita kena berhati-hati. Maksudnya kalau walaupun bukan radang paru-paru tetapi kita kena ambil langkah pencegahan, berhati-hati dan kita akan buat swab ataupun ujian tersebut untuk memastikan tak ada cross infection antara satu pesakit dengan satu pesakit yang lain di ICU. Jadi yang ni mungkin terjadi. Jadi yang pesanan kita kepada semua warga kerja Kementerian Kesihatan di ICU untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan yang pastinya kalau test tu tak dapat lagi ataupun tak ada ujian tak ada ujian laporan ujian tersebut tapi kita kena anggap pesakit tu positif until proven otherwise. Kita tak nak ada yang anggota polis, ada juga yang angkatan tentera dan sebagainya lah. Jadi pelbagai, dia tak kira lah sama ada polis ke, angkatan tentera ke, warga biasa, semua terlibat. Boleh dijangkiti kalau datang pada peringkat yang lewat, mungkin akan komplikasi ataupun kadar kematian tu tinggi sikit lah. Kita melaksanakan MCO ni ialah persiapan kita dalam ramalan kita 3 minggu lepas yang mana kita rasa ada gelombang ketiga ataupun kita panggil tsunami. Walau bagaimanapun yang jangkitan di kalangan jemaah tabligh tu memang kita tak sangka ya sebab kita maklumkan 9 hari bulan. Apa yang kita pasti ialah masa cuti sekolah ramai di antara warga negara Malaysia yang melancong ke luar negara. Dan saya dimaklumkan ada satu kementerian 8,000 pelancong ataupun 8,000 warga kementerian tersebut telah pun diluruskan ataupun telah pun beli tiket dan sebagainya untuk melancong contohnya ke Jepun, Korea dan sebagainya. Walaupun pada masa itu kita telah kenal pasti negara China, Jepun, Korea, Itali dan Iran ialah negara-negara yang ada sekatan perjalanan dan juga negara yang berisiko tinggi. Jadi kalau mereka 8,000 hanya ambil satu kementerian 8,000, katalah dengan anak beranak semua 4 orang katalah suami isteri dengan anak 2 orang 32,000. Jadi mereka pergi ke luar negara melancong dan kita dah tahu gelombang kedua melibatkan warga negara Malaysia dan mereka adalah kes-kes import. Maksudnya kalau kita tengok kes 23, satu keluarga pergi ke Jepun dan balik positif. Jadi kita takut bila 30,000 ataupun 32,000 daripada pelancong warga negara Malaysia yang melawat ke Korea, Jepun, Itali dan sebagainya, apabila mereka kembali ke Malaysia, maka kita mungkin akan dapat kes import atau kes import yang mendadak exponentially spike. Jadi dengan jangkaan tu ataupun ramalan pada masa tu, jadi seelok-eloknya kita mungkin tak ada kemampuan untuk kita asingkan 30,000 orang.
Ini hanya satu kementerian. Kalau melibatkan lebih ramai orang, jadi kita tak ada kemampuan nak letakkan mereka di pusat-pusat kuarantin contohnya. Jadi kaedah yang sebaik-baiknya ialah melaksanakan MCO. Jadi MCO maksudnya duduk di rumah, pastikan 2 minggu lepas ada kita boleh kuarantin di rumah. Dan iaitu tindakan yang pertama. Yang tindakan yang kedua ialah untuk Kementerian Kesihatan meningkatkan kesihatan awam, tindakan kesihatan awam, public health response, iaitu kita akan bekerjasama dengan pihak polis menggunakan kaedah-kaedah yang terkini. Contohnya tracking AI teknologi, mana kita dapat mengesan kumpulan-kumpulan sasaran yang berisiko tinggi, dan kita akan menggunakan teknologi ini untuk targeted approach, iaitu kita akan mengesan. Lepas mengesan, kita akan menguji, dan lepas menguji kalau positif, kita akan asingkan keluarkan daripada komuniti. Kalau negatif, kita akan syorkan duduk dalam rumah untuk kuarantin 14 hari. Dan kita yang positif, kita akan rawat di hospital dan sebagainya. Jadi kita mungkin dapat kesan dari peringkat awal, iaitu peringkat pertama dan kedua. Kalau kita dapat kesan daripada kes positif peringkat pertama, iaitu tak ada gejala, peringkat kedua ada gejala tapi gejala ringan, maka keupayaan mereka untuk sembuh tu ada lebih tinggi daripada kalau datang pada peringkat yang dah sesak nafas, yang dah hampir biru, kita kena bagi bantuan pernafasan peringkat keempat dan kelima. Jadi itulah tindakan kita, iaitu active case detection. Dan kerjasama ni kita jalankan bersama dengan kementerian-kementerian yang lain, polis dan juga angkatan tentera, dan juga kita ada teknologi, gunakan teknologi AI bekerjasama dengan MCMC dan kementerian yang lain. Dan yang ketiga ialah tindakan kita untuk menjalankan pembersihan dan juga nyah kuman dan nyah jangkitan COVID-19. Dan ini kita bekerjasama dengan PBT dan juga DBKL untuk kita melaksanakan pembersihan dulu, lepas tu disusuli dengan nyah kuman di kawasan tersebut ataupun kawasan awam. Dan kita pakai panduan daripada Pertumbuhan Kesihatan Sedunia, cara nak melaksanakan kimia yang perlu digunakan dan sebagainya. Okey, ada lagi? Tak ada?